Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Tuan CEO Maib. Baik, untuk hari ini kita ada beberapa soalan yang akan diajukan berkenaan dengan program-program yang Maib telah lakukan lah. Jadi baik, saya teruskan pada soalan yang pertama, iaitu bagaimana sejurus mendengar pengumuman oleh Perdana Menteri yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan PKP. Jadi apa tindakan Maib terhadap di rakyat di negeri Perlis ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada kru Sunnah yang sudi untuk menemukan Maib meninjau dengan lebih dekat apa yang Maib laksanakan sepanjang tempoh PKP ini. Saya ingat kebanyakan daripada agensi kerajaan dan juga yang lainnya telah mengambil langkah-langkah yang perlulah sejurus daripada mendengar perintah kawal pergerakan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan walaupun saya ingat semua pihak tidak ada pengalaman, kita tak ada pengalaman berhadapan dengan situasi seperti ini, tapi kita telah berusaha untuk melakukan yang terbaik lah bagi meneruskan perkhidmatan utama kita kepada golongan yang memerlukan, termasuklah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Polis Maibs. Kita sejurus mendengar arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan PKP ini. Maka Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Yang di-Pertua telah pun menitahkan agar kita melaksanakan semakan apa yang perlu untuk kita lakukan. Dan antara yang kita lakukan sejurus daripada mendengar perintah PKP ini, kita telah mengadakan mesyuarat dan kita telah pun bersetuju diperkenankan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis untuk kita meneruskan perkhidmatan utama kita, khususnya yang melibatkan kepada golongan warga asnaf yang memerlukan bantuan. Akhirnya apa yang Maib lakukan, Maib telah secara automatik kita secara terus membuka satu kaunter dipanggilkan sebagai kaunter agihan terhad yang merupakan inisiatif pertama Maib yang kita lakukan di Masjid Alwi Kanga. So asnaf yang memerlukan bantuan kecemasan boleh terus ke kaunter agihan terhad di Masjid Alwi untuk mereka mendapatkan bantuan. Yang kedua, inisiatif yang kita lakukan, saya ingat ini satu kerjasama yang cukup erat dengan pihak Jabatan Hak Agama Islam Perlis. JAIB telah pun melaksanakan program dipanggil Perlis Mengaji, terus sejurus setelah mendengar peristiwa PKP ini terus dilaksanakan program Perlis Mengaji. Dan kita akhirnya selepas daripada itu kita telah pun melancarkan inisiatif yang ketiga, iaitu kita namakan sebagai agihan zakat dakwah bil hal sebanyak RM153,000 telah pun diperuntukkan untuk diagihkan kepada masjid-masjid negeri Perlis. Yang ni golongan asnaf dicari oleh jawatan kuasa masjid. Kita yang cari asnaf-asnaf itu, bukan mereka datang kepada kita, sebab kita yakin dengan apa yang berlaku lanjutan daripada PKP ini terdapat golongan-golongan yang mereka itu terkesan kerana tidak dapat keluar daripada rumah dan akhirnya menjejas income ataupun sumber pendapatan mereka. Dan akhirnya RM153,000 itu kita peruntukkan untuk dilaksanakan oleh semua masjid. Dan kemudian lepas daripada itu kita melaksanakan beberapa bentuk kerjasama lagi lah, inisiatif-inisiatif yang berikutnya bagi tujuan untuk membantu mereka yang memerlukan. Baik, soalan yang kedua iaitu bagaimana Maib mengambil langkah-langkah mengatasi dalam memberi bantuan kepada asnaf dalam sekatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, bagaimana untuk menyerahkan bantuan dari segi yang tu macam tu. Kita sedar tentang arahan daripada pihak berkuasa yang telah pun meminta agar kita menghadkan pergerakan, dan kita pun faham tentang bagaimana kita mempunyai komitmen untuk mengelakkan daripada berlakunya penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Akhirnya Maib telah pun melancarkan inisiatif yang seterusnya, yang mana Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah berkenan untuk kita memberikan sumbangan khas kepada semua asnaf yang dalam senarai asnaf terkini kita. So semua penerima bantuan bulanan Maibs dan juga semua penerima bantuan sara hidup berkala Maibs, seramai lebih kurang 14,657 orang telah menerima manfaat ini, yang mana kita terus masuk ke dalam akaun mereka. Dan perkara ini telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sebanyak 2.9 juta telah kita agihkan bagi tujuan itu. Dan ini memudahkan semua pihak, memudahkan kita di pihak yang menguruskan dan memudahkan asnaf yang mana mereka tidak perlu bersesak datang ke kaunter, bahkan mereka tak perlu pun isi borang. Kita terus masukkan ke dalam akaun mereka dan
ini telah menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah yang dihadapi oleh pihak Asnaf berkenaan. Baik, soalan saya yang ketiga iaitu adakah MAIP bersendirian dalam menjalankan program-program bantuan kepada Asnaf ni ataupun ada NGO-NGO lain yang terlibat sama dalam menjayakan program tersebut? Alhamdulillah kita dapat saksikan dengan apa yang berlaku ini, ujian Allah SWT yang kita nampak telah menggamit rasa kepedulian di kalangan sebahagian besar daripada rakyat Malaysia. Dan kami Alhamdulillah mendapat sokongan dan dukungan dari pelbagai pihak, termasuklah jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi, persekutuan dan juga negeri, termasuklah NGO-NGO yang mereka telah tampil untuk bersama dengan pihak MAIPS bagi mereka membantu kita mengagihkan sumbangan. Dan Alhamdulillah sebanyak 200,000 telah kita peruntukkan untuk agihan kita dengan beberapa pihak NGO bagi tujuan sampai kepada golongan sasar yang telah pun ditetapkan. Dan Alhamdulillah antara yang kami rasa sangat penting dan besar nilainya adalah apabila kami dapat bekerjasama dengan beberapa pihak lagi, antaranya satu NGO iaitu Police Volunteer Action Community di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis. Kita telah mewujudkan satu inisiatif iaitu pusat agihan dan juga aktiviti sukarelawan, dan di situ merupakan satu pusat sehentilah untuk kita mengagihkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dan sudah pastilah kita pun tahu bila berlakunya KK yang macam ni, ada yang mungkin sebelum ni bukan asnaf dan mereka bukan termasuk dalam senarai kita, tapi akhirnya menjadi asnaf, saya boleh sebutkan sebagai asnaf sementara ataupun baru menjadi asnaf kerana mereka tidak boleh keluar. Contohnya para peniaga kecil, golongan yang terlibat dengan logistik, bawa lori dan sebagainya. So apa yang kita lakukan, kita telah turunkan peruntukan sebanyak 765,000 yang kita agihkan kepada kesemua 102 karya masjid di seluruh negeri Perlis. Dan ini inisiatif yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Terhormat oleh Tuanku Raja Muda Perlis, yang mana mereka yang terkesan dan juga ada terdesak untuk datang, mereka boleh terus berjumpa dengan amil-amil dan juga ataupun jawatan kuasa masjid di seluruh negeri Perlis. Di situ mereka boleh mengadu hal mereka dan insya-Allah kita ada memberikan sedikit sumbangan untuk meringankan bebanan mereka, khususnya untuk pembelian makanan dan juga keperluan asas mereka. Baik, soalan saya yang terakhir iaitu bagaimana sambutan ataupun tindak balas daripada para asnaf ataupun penduduk negeri Perlis terhadap program-program yang dijalankan oleh MAIP dalam bantu mereka dalam kesusahan yang dialami pada waktu ini? Saya selalu pegang dengan satu prinsip. Prinsipnya adalah kita berusaha sedaya upaya untuk kita bekerja, melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, dan kita serahkanlah kepada masyarakat untuk masyarakat menilai sejauh mana yang kita lakukan. Mungkin saya tak dapat nafikan ada di sana kekurangan ataupun sumbangan-sumbangan yang kita berikan itu ada mungkin kurangnya di sana sini. Tapi secara umumnya saya melihat kebanyakan daripada rakyat melihat ini merupakan salah satu daripada mekanisme agihan zakat untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan kami juga mendapat feedback yang positif daripada sebahagian para peniaga dan juga usahawan Muslim berdikari, yang mana kita telah pun melancarkan satu inisiatif kita, iaitu kita mengecualikan pengenaan bayaran sewaan kepada mereka untuk tempoh 3 bulan, bermula daripada Mac, April dan juga Mei, untuk membantu mereka. Dan Alhamdulillah secara umumnya kita mungkin berhadapan dengan di sana sini ada orang yang memberikan feedback kepada kita, dan kita cuba untuk sedaya upaya menangani dengan sebaik mungkin, apatah lagi dengan kerjasama seluruh masyarakat, khususnya para petugas kita. Dan di sini juga saya nak ambil kesempatan untuk merakamkan setinggi pengagungan terima kasih kepada semua penyumbang zakat, wakaf dan sumber am melalui MAIPS, yang Alhamdulillah kami dapat takbir dengan sebaik mungkin, dan dengan sumbangan itu dapat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu mereka yang memerlukan. Dan kami lihat juga kerjasama yang begitu erat di antara pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuklah mereka yang berada di peringkat grassroots ataupun peringkat kampung dan sebagainya, bekerjasama dengan petugas-petugas kami di amil, sama ada amil ataupun imam ataupun para pegawai masjid. Dan insya-Allah sedaya upaya, kalaupun ada di sana sini kekurangan, kita akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki. Dan insya-Allah MAIP akan committed untuk terus-menerus memberikan yang terbaiklah kepada masyarakat. Dan apatah lagi kita pun mendengar perintah kawalan pergerakan yang telah dilanjutkan sampai ke tarikh 28 April,
dan kami telah pun menjunjung titah Duli Yang Teramat Muda Tunku Yang Dipertua setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Pemerintah. Kami akan meneruskan perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu, essential services yang kami klasifikasikan sebagai perlu, khususnya untuk membantu mereka. Dan kita pun tahu Ramadan pun dah hampir, dan ada di sana penyelarasan berkaitan dengan aktiviti pengimarahan bulan Ramadan yang akan dikeluarkan bagi tujuan memberikan garis panduan kepada masyarakat, khususnya oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan juga akan dilaksanakan oleh pihak jabatan di bawah Agama Islam, termasuklah Jabatan Hari Agama Islam Perlis, JAIPS, dan juga Jabatan Kehakiman Syariah. Baik, apa harapan Maib untuk di masa-masa akan datang? Andai kata sekiranya tempoh PKP ini dilanjutkan sehingga lepas raya ke, ada tak harapan Maib sendiri terhadap apa ni yang perlu dilakukan terhadap apa yang untuk masyarakat di sekitar kawasan Negeri Perlis? Saya rasa semua pihak perlu sedar dan faham tentang bagaimana pihak kerajaan bila nak melaksanakan sesuatu ketetapan, khususnya memberikan had untuk kita keluar ataupun pergerakan ini, sudah pasti di sana ada kajian yang mendalam dan dia tidak dibuat sewenang-wenangnya. Jadi sebagai rakyat yang taat kepada pemerintah, taat kepada ulil amri, kita hendaklah sentiasa mematuhi perintah yang telah pun dikeluarkan oleh pihak pemerintah, yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan dalam masa yang sama kita hadapilah dengan penuh kesabaran, dan kita memperbanyakkan doa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah akan menguji setiap daripada kamu dengan pelbagai perkara, daripada kematian, pengurangan harta dan sebagainya. Dan ini merupakan satu peluang untuk kita sentiasa memperteguhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena memperbanyakkan doa lah kepadanya. Dan kita pun tahu nak minta pertolongan ni dengan dua benda, ista'inu bis-sabri was-salah. Kena minta pertolongan dengan jalan sabar dan juga jalan solat, memohon, dan juga kita berdoa kepada Allah SWT. Yang ketiga, saya rasa penting juga adalah dalam tempoh ni, inilah masanya untuk kita bermuhasabah, koreksi diri kita, khususnya kepada warga asnaf. Saya anjurkan inilah masanya untuk mereka fikir strategi selepas daripada PKP ni, apa yang mereka perlu lakukan untuk nak membantu kehidupan mereka pada masa akan datang. Tuan-tuan sekalian boleh sama-sama memikirkan dan mungkin boleh datang kepada kita untuk memberikan saranan apa yang ingin dilakukan supaya pada masa-masa akan datang kita dapat membuat yang lebih baik daripada yang ada sekarang ataupun masa silam kita. Jazakallah khair Ustaz.